SAW bersabda, menyeru daripada malaikat akan dihantar jelang siap waktu solat untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang kamu nyalakan untuk membakar dirimu sendiri. Maka mereka pun dengan berwuduk dan mengerjakan solat zuhur, maka dosa yang dilakukan oleh mereka antara solat fajar dan zuhur diampunkan. Demikian juga keadaan menjelang waktu asar, maghrib dan isya. Kemudian pada waktu malam yang gelap, setengah orang menuju ke arah mengerjakan amal kebaikan dan setengah orang pula ke arah melakukan kejahatan. Diriwayatkan daripada Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya baginda SAW bersabda, menyeru daripada malaikat akan dihantar menjelang setiap waktu solat untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang kamu nyalakan untuk membakar dirimu sendiri. Maka mereka pun yang berwuduk dan mengerjakan solat zuhur, maka dosa yang dilakukan oleh mereka atas solat fajar dan zuhur diampunkan. Demikian juga keadaan menjelang waktu asar, maghrib dan isya. Kemudian pada waktu malam yang gelap itu, setengah orang menuju ke arah mengerjakan amal kebaikan dan setengah orang pula ke arah melakukan kejahatan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Terangan, wa isalah Allah Taala dengan limpah kurnianya mengampunkan dosa. Perkara ini dapat dalam banyak kitab hadis. Kerana istighfar terdapat dalam solat sebagaimana telah disebutkan dalam sebelum ini, maka segala bentuk dosa, sama ada dosa kecil dan dosa besar, semua termasuk dalam pengampunan itu, dengan syarat wujudlah rasa kesal terhadap perlakuan dosa itu dalam hati, sebagai firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata tarafin nahari wa zulfan minal lail innal hasanatil yuzhibun sayiat. Dan juga solat dan dua bahagian siang dan pagi dan malam, daripada ketika itu berhampiran dengan waktu malam. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan, terutama solat, akan menghapuskan kejahatan. Itu serta tempat seperti telah diterangkan sebuah hadis ini. Ada Samar radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang sangat masyhur. Beliau berkata, setelah selesai solat Isya, maka manusia terbahagi pada tiga golongan. Pertama ialah golongan yang waktu malam bagi mereka merupakan semua nikmat, keuntungan dan kebaikan. Mereka ialah orang yang menghargai kelapangan waktu malam. Ketika orang lain sibuk berehat dan tidur, mereka pula sibuk dengan mengerjakan solat. Untuk mereka, waktu malam menjadi sumber ganjaran pahala. Golongan yang kedua ialah waktu malam menjadi sumber bala dan azab. Mereka ialah orang yang mengambil kesempatan daripada kesunyian malam untuk melakukan dosa. Malam merupakan satu bala bagi mereka. Golongan yang ketiga pula, tidur setelah selesai solat Isya. Mereka ini untung pun tidak, rugi pun tidak. Diriwayatkan daripada Hadrat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman, aku telah memfardukan atas umatku solat 5 waktu. Aku sungguh-sungguh telah berjanji dengan diriku bahawa siapa yang menjaga solat tepat pada waktu, maka aku akan bertanggungjawab untuk masukkan ke dalam syurga. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak menjaga solat aku, langsung tidak bertanggungjawab ke atasnya. Diriwayatkan daripada Hadrat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman, aku telah memfardukan ke atas umatku solat 5 waktu. Aku sungguh-sungguh telah berjanji dengan diriku bahawa siapa yang menjaga solat tepat pada waktu, maka aku bertanggungjawab untuk memasukkan ke dalam syurga. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak menjaga solat aku, langsung tidak bertanggungjawab ke atasnya. Riwayat Imam Ahmad Daud dan Ibnu Majah dan lain. Terangan, dalam sebuah hadis sebut dengan lebih jelas bahawa Allah SWT mewajibkan solat 5 waktu siapa yang berwuduk dengan sempurna dan menunaikan solat dengan penuh khusyuk dan khuduk pada awal waktu, dan tidak melakukan sebarang kekurangan atau kepercayaan maka Allah SWT berjanji untuk masukkan ke dalam syurga. Siapa yang tidak melakukan sedemikian, maka tidak apa-apa janji daripada Allah Ta'ala untuknya. Serahlah kepada Allah SWT sama ada dia mengampuninya atau mengazabkannya. Betapa besarnya kelebihan solat dengan ambil berat dalam menunaikan solat, maka seorang itu termasuk dalam jaminan datangnya Allah SWT. Biasanya apabila seorang pemerintah atau seorang kaya menenangkan seorang untuk memikul tanggungjawab bagi menyelesaikan suatu keperluan atau memberi apa-apa jaminan kepadanya, maka dia akan berasa tenang, gembira dan terhutang budi kepada pemerintah orang atau orang yang kaya tersebut. Di sini hanya dengan sedikit amalan yang mudah sudah mendapat jaminan daripada yang menguasai semesta alam, Raja dunia dan akhirat. Tapi masih ada lagi manusia yang lalai dan tidak menghiraukan solat. Bukan orang lain yang akan rugi, diri sendiri sebenarnya yang malang dan akan menanggung kemudaratan.
InsyaAllah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad.